Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Pada hari ini kita akan pelajari tentang ayat perintah, iaitu respons terhadap ayat suruhan dan juga respons terhadap ayat permintaan. Kita tengok pada buku teks muka surat 69 dan buku aktiviti muka surat 77. Okey. Kata perintah bertujuan untuk menimbulkan tindak balas terhadap suruhan, tindak balas terhadap permintaan, tindak balas terhadap silaan ataupun tindak balas terhadap larangan. Yang tu gunanya kata perintah. Okey. Ayat perintah. Okey. Terbahagi kepada nombor 1 ayat suruhan, nombor 2 ayat permintaan, yang ketiga ayat silaan, yang keempat ayat larangan. Pada hari ini kita akan pelajari respon terhadap dua ni sahaja, iaitu respon terhadap ayat suruhan dan juga respons terhadap ayat permintaan. Yang dua lagi ni, 3 dengan 4 ni, respons terhadap ayat silaan dan respons terhadap ayat larangan, kita akan pelajari pada buku teks muka surat 75 nanti. Okey, hari ini kita belajar dua ni saya dulu, respon terhadap ayat suruhan dan juga respon terhadap ayat permintaan. Okey. Ayat suruhan. Okey, yang pertama. Okey, kita tengok balik. Ada 4 tadi kan? 1, 2, 3, 4. Cikgu akan ulas tentang 4 ayat ni. Okey. Tapi untuk respon 2 ni sahaja, ayat suruhan dan ayat permintaan. Okey. Nombor 1 ni kan, ayat suruhan. Okey. Nombor 1 ayat suruhan. Semua ada 4 semua. Okey. Bertujuan menyuruh atau memberikan arahan. Sama ada dia nak suruh ataupun nak beri arahan. Okey. Kita tengok contoh yang pertama. Okey. Beratur semasa menaiki bas. Okey. Beratur, kira dia suruh ni. Dia suruh ataupun dia berikan arahan. Kemudian cuba kamu tengok yang bawah sini. Partikel lah melembutkan ayat. Lah ni melembutkan ayat. Beratur semasa menaiki bas. Dia tambah lah. Beraturlah semasa menaiki bas. Nampak tak bezanya? Bila ada lah, ayat tu jadi lembut sikit. Kita tengok yang seterusnya. Ali sikat rambut dengan kemas. Okey. Ali sikat rambut dengan kemas. Dia tak ada Allah. Ni ayat suruhan ni. Dia menyuruh ataupun memberikan arahan. Bila tambah lah, dia jadi Ali sikatlah rambut dengan kemas. Nampak? Sikatlah. Dia jadi ayat jadi lembut. Okey. Partikel lah melembutkan ayat. Yang ni beratur semasa menaiki bas. Sikat rambut dengan kemas ni, dia macam menyuruh ataupun memberikan arahan. Yang tu contoh ayat suruhan. Okey. Yang seterusnya. Ingat kita akan tengok macam mana nak merespon terhadap ayat suruhan nanti. Yang ni baru ayat dia. Kita belum tengok lagi macam mana nak merespon nanti. Okey. Nombor 2. Ayat permintaan. Okey. Memohon pertolongan atau permintaan. Okay, cuba tengok yang cikgu merahkan ini. Tolong, minta. Okay, bila ada tolong dengan minta ni, kebiasaannya dia ayat permintaan. Okay, kita nak buat ayat permintaan ni menggunakan perkataan tolong dan menggunakan perkataan minta untuk membuat ayat permintaan. Okay, yang pertama. Tolong tutup pintu ini. Dia minta pertolongan tu. Tolong tutup pintu ini. Ini ialah ayat permintaan. Minta kamu semua bersedia. Dia ada perkataan minta, kemudian dia buat jadi ayat permintaan. Minta kamu semua bersedia. Nampak? Ini ialah ayat permintaan. Okey. Cuba tengok yang ni pula. Ayat permintaan dia akan jadi salah jika membawa maksud melarang. Tak boleh. Tolong jangan bising. Ayat ni ayat yang salah. Minta jangan menconteng dinding. Ayat ni ayat yang salah. Dah ada tolong, kita larang pula. Tak boleh. Ayat ni salah. Dah ada minta, kita nak buat ayat permintaan, tapi dah ada larang pula.
Ini ialah ayat yang salah. Okey. Tak boleh kita meminta, buat ayat permintaan, kemudian ada maksud melarang. Tak boleh. Dua ayat ni ayat yang salah. Okey. Okey. Yang seterusnya, nombor 3. Ayat silaan. Okey. Kita tak belajar respon untuk ayat silaan. Kita belajar respon untuk ayat permintaan dengan respon ayat suruhan sahaja pada hari ini. Okey. Ayat silaan. Okey. Bertujuan menjemput atau mempersilakan seseorang. Dia ada perkataan jemput, dia ada perkataan sila. Kita guna dua perkataan ini untuk membina ayat silaan. Tengok yang pertama. Sila datang ke rumah saya. Okey. Ataupun kita boleh gunakan partikel lah untuk melembutkan ayat. Silalah datang ke rumah saya. Cuba dengar beza nah. Sila datang ke rumah saya. Silalah datang ke rumah saya. Bila ada silalah, dia jadi ayat jadi lembut. Jemput naik ke rumah saya. Jemputlah naik ke rumah saya. Nampak? Bila ada partikel lah, ayat tu dia akan jadi lembut. Partikel lah untuk melembutkan ayat. Okey. Kemudian nampak sila dengan jemput. Biasanya kita gunakan dua perkataan ni, sila dengan jemput ni, untuk membina ayat silaan. Okey. Sama macam tadi juga, ayat silaan ni dia akan jadi salah kalau dia membawa maksud larangan. Contoh, sila jangan bising. Ayat ni salah. Sila jangan merokok di sini. Ayat ni salah. Dah ada sila, ayat silaan. Kemudian kita nak buat jangan pula, ayat larangan. Tak boleh. Tak boleh. Ayat ni salah. Ayat ni salah. Okey. Tak boleh membawa maksud melarang dalam ayat silaan. Tak boleh. Okey. Yang keempat. Okey. Yang terakhir dalam ayat perintah. Ayat larangan. Kita nak menegah seseorang melakukan sesuatu. Contohnya, jangan duduk di sini. Kita lembutkan dia, janganlah duduk di sini. Usah menangis lagi. Kita lembutkan dia, gunalah, usahlah menangis lagi. Nampak? Ataupun tak usah. Awak tak usah pergi ke situ. Tambahlah, awak tak usahlah pergi ke situ. Bila gunalah, ayat tu akan menjadi lembut untuk melembutkan ayat. Okey, kita dah belajar 4 jenis ayat perintah. Okey. Ayat larangan, ayat silaan, ayat permintaan dengan ayat suruhan. Ini semua dalam ayat perintah. Okey. 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 Ayat perintah. Okey. Cikgu buat kesimpulannya. Ayat suruhan, ayat perintah ada 4 ni. Ayat suruhan, ayat permintaan, ayat silaan, ayat larangan. Ada 4 ni ayat perintah. Dan tujuan-tujuannya, yang pertama ayat suruhan ni, dia nak suruh ataupun memberikan arahan. Ayat permintaan pula, dia memohon pertolongan ataupun permintaan. Dan biasanya kita buat ayat permintaan ni, kita menggunakan perkataan tolong dengan minta. Ayat silaan pula, tujuan dia untuk jemput atau mempersilakan seseorang. Okey, tu ayat silaan. Okey, kebiasaannya ayat silaan ni kita bina dia menggunakan perkataan jemput dan juga sila. Dan yang terakhir ayat larangan, untuk tegah seseorang melakukan sesuatu. Kita menegahnya, biasanya ayat larangan ni kita menggunakan perkataan jangan, susah dan tak usah. Okey. Okey, boleh faham no? Okey, yang seterusnya. Okey. Buku teks muka surat 69. Hormat menghormati budaya kita. Okey. Nilai murni dia hormat menghormati. Kita nak belajar pada hari ini. Okey. Dan juga baik hati, nilai murni pada kita belajari pada hari ini. Okey, mendengar dan bertutur, berkongsi hasil tanaman. Makcik Vimala. Sebelum cikgu pergi jauh, cuba kamu tengok makcik, M besar, C besar. Sebab dia ada nama orang di sini. Jadi M besar, C besar. Makcik Vimala minta beberapa tangkai daun kari. Nampak? Makcik Vimala
minta beberapa tangkai daun kari. Dia minta beberapa tangkai daun kari. Ni nama dia Saiful ni. Okey. Dia ada perkataan minta. Ini. Okey. Ada perkataan minta ni. Ini ialah ayat permintaan. Okey. Jadi makcik Vimala ni dia nak respon kepada apa yang Saiful cakap. Dia nak respon macam mana? Dia kata boleh Saiful. Saiful minta. Dia kata boleh. Nampak tak? Itu cara kita merespon kepada apa yang orang minta. Okey. Kita nak belajar merespon. Belajar cara cakap nak merespon dengan orang. Okey. Dari sini, tolong ambilkan daun kari untuk Saiful. Okey. Mula-mula makcik Vimala ni dia respon dulu yang biru ni. Dia minta dari sini ni tolong ambilkan daun kari untuk Saiful. Nampak tak? Yang warna merah ni, cuba kita tengok. Ada perkataan tolong. Jadi perkataan tolong ni dia guna untuk membina ayat permintaan. Okey. Tolong dengan minta ni biasanya digunakan untuk membuat ayat permintaan. Okey. Yang warna biru ni ialah respon makcik Vimala terhadap ayat permintaan Saiful. Cikgu tekankan dua benda. Yang pertama, ayat permintaan. Yang kedua ialah kita merespon kepada ayat permintaan ni. Nampak dua benda tu kamu kena bezakan dia. Okey. Kemudian dah makcik Vimala dia dah buat ayat permintaan dah. Jadi macam mana Darshini nak merespon? Dia cakap baiklah ibu. Okey, ini dia nak merespon pula. Okey. Kemudian dah makcik Vimala cakap boleh. Kemudian macam mana pula Saiful ni dia nak respon? Okey, tapi dia bukan merespon terhadap ayat permintaan. Yang merespon terhadap ayat permintaan ialah Darshini. Dia cuma merespon kepada yang makcik Vimala cakap boleh Saiful. Okey. Terima kasih makcik. Itu respons daripada Saiful, tapi bukan merespon kepada ayat permintaan. Okey. Kemudian Saiful ambillah plastik ini untuk mengisi daun kari itu. Nampak? Dia bagi lembutkan ayat guna partikel lah. Okey. Saiful ambillah plastik ini untuk mengisi daun kari itu. Ambillah. Jadi ayat ini ialah ayat suruhan. Dia menyuruh dengan lembut sebab ada perkataan dah. Okey. Ayat suruhan. Okey. Kita tengok yang seterusnya. Muka surat 69 juga. Okey. Saiful cakap, "Wah, suburnya daun kari kamu." Ini ayat seru ni. Ayat seru. Okey. Kemudian Darshini cakap, "Pokok kari ini kami tanam sempena kempen satu rumah satu pokok." Darshini cakap. Okey. Saiful cakap pula, "Oh, saya ingat." Ingat ni kata seru ni, ayat seru ni. Ada wah, ada oh, ada tanda seru, ada tanda seru. Ini ialah ayat seru. "Keluarga saya menanam serai." Lepas tu respon oleh Darshini, "Ya, Saiful, ibu kamu selalu memberi ibu saya serai." Darshini, "Tolong masukkan daun kari yang telah dipetik ke dalam plastik." Nampak? Ada perkataan tolong. Okey. Ada perkataan tolong. Jadi tolong ni ialah ayat permintaan. Darshini, tolong masukkan daun kari yang telah dipetik ke dalam plastik. Ayat permintaan. Okey. Kemudian dia dah buat permintaan dah. Macam mana Darshini nak merespon terhadap permintaan Saiful? Minta saya plastik itu. Saiful cakap, "Tolong masukkan daun kari." Jadi Darshini nak respon macam mana? Dia kata, "Baiklah Saiful." Nampak tak? Dia kata, "Baiklah Saiful." Dia respon, "Minta saya plastik itu." Kemudian Saiful pula cakap, "Ahem." Darshini balas, "Saiful, ambil daun kari ini dan berikannya kepada ibu kamu." Nampak? Berikannya. Ini ialah ayat suruhan. Okey. Dia kata, Saiful jawab balik. Okey. "Baiklah Saiful, minta saya plastik itu." Dah ada permintaan ni.
ayat permintaan. Okey. Minta saya plastik itu, ayat permintaan. Okey. Dia kata, "Nah, ambillah plastik ini." Ayat, dia pakai ayat seru. Okey. Kemudian Saiful, ambil daun kari ini dan berikannya kepada ibu. Nampak tak? Ambil, ada berikannya. Ini ialah ayat suruhan. Okey. Cikgu ulang, ini ayat permintaan. Kemudian ini pun ayat permintaan. Minta saya plastik itu. Ini ayat permintaan juga. Okey. Kemudian ini pula ayat suruhan. Jadi apa respon Saiful? Cikgu beri contoh. Okey. Saiful, ambil daun kari ini dan berikan kepada ibu kamu. Dia jawab, "Baiklah, dah sini. Terima kasih." Nampak? Dia merespon kepada ayat suruhan daripada Darshini. Okey. Okey. Ayat permintaan. Dia respon, "Baiklah Saiful." Kemudian ayat permintaan balik. Kemudian Saiful merespon. Kemudian ambillah. Ayat suruhan. Darshini merespon balik, "Ambil daun kari ini, beri kepada ibu kamu." Ayat suruhan. Okey. Dan kemudian Saiful merespon balik, "Baiklah Darshini." Okey. Nampak? Aktiviti kita dah selesai dah, iaitu memberikan respon kepada ayat suruhan. Okey, ini ayat suruhan dan ayat permintaan. Ini ayat permintaan dan ini juga adalah ayat permintaan. Okey. Okey. Kita teruskan. Muka surat 77, buku aktiviti jilid 1 tahun 3. Hormat menghormati budaya kita. Dia suruh berikan respons terhadap ayat suruhan dan ayat permintaan. Okay, berikan respon. Budi bahasa. Semasa Imran dan Likiang hendak keluar bermain, mereka ternampak Makcik Lalita ingin memasukkan barang ke dalam kereta. Okey, Makcik Lalita nak masukkan barang ke dalam kereta. Okey, tengok yang atas sekali ni. "Makcik, boleh kami bantu? Bolehkah kami bantu?" Dia tanya. Boleh tak bantu? Okey. Mereka ni diorang tanya, boleh tak bantu Imran dan Likiang ni? Makcik tu menjawab, "Ya, Imran dan Likiang. Tolong makcik masukkan barang ini ke dalam kereta." Ada perkataan tolong. Tolong ni diguna untuk membuat ayat permintaan. Nampak tak? Okey. Jadi macam mana Imran dengan Likiang ni nak merespons terhadap ayat permintaan makcik ni? Okey. Cikgu kemudian dia cakap sesuatu. Kemudian makcik pula dia jawab, "Kamu letakkan di tempat duduk di bahagian belakang." Nampak? Letakkan ialah okey. Jadi ayat ni jadi ayat suruhan. Dia ada suruh, macam dia suruh letakkan di mana. Okey. Okey, makcik cakap, Imran dan Likiang cakap, kemudian makcik tu pula dia respon. Kemudian ada ayat permintaan daripada makcik, kemudian Imran dan Likiang pula respon. Okey. Baiklah, contohnya, di manakah kami perlu letakkan barang ini? Okey, makcik tu dah minta pertolongan dah. Dia merespon, dia cakap baiklah. Nampak tak? Kemudian ayat seterusnya ni, di manakah kamu perlu letakkan barang ini? Sebab makcik tu tadi dia jawab, kamu letakkan di tempat duduk di bahagian belakang. Nampak tak? Macam mana kita membina ayat? Okey, di manakah kami perlu letakkan barang ini? Bila makcik dah jawab dah, kamu letakkan di tempat duduk di bahagian belakang. Jadi Likiang dan juga Imran nak merespons. Apa yang dijawab? Baiklah, Makcik Lalita. Senang saja ayatnya. Dia merespons terhadap ayat suruhan oleh Makcik Lalita. Ingat, M besar, C besar dengan L besar sebab dia kata nama khas. Okey. Okey. Yang seterusnya, okey. Likiang minta makcik kotak itu. Nampak? Dia jawab sesuatu. Dia merespons terhadap ayat permintaan oleh Makcik Lalita. Kemudian dia bertanya sesuatu pula, ada kata tanya. Kemudian Makcik Lalita ni akan menjawab, berikan makcik kotak yang kecil. Nampak tak? Ini pun ayat
suruhan. Okey. Terima kasih Imran dan Li Qiang kerana membantu makcik. Makcik dijawab pula. Jadi dia menjawab pula, sama-sama makcik, sebagai jiran kita mestilah tolong-menolong. Okey. Nampak minta ini ialah ayat permintaan. Okey. Kemudian dia merespons, kemudian dia bertanya berdasarkan apa yang makcik ni arahkan selepas itu. Okey. Berikan makcik kotak yang kecil. Ayat suruhan. Jadi, apa yang dia cakap? Maknanya dia akan merespons terhadap ayat permintaan, kemudian dia akan menjawab apa yang dia akan bertanya tentang apa yang makcik Alita jawab selepas itu. Cuba tengok. Contohnya, dia merespon, baiklah. Nampak dia merespon terhadap ayat permintaan ni. Kotak yang mana makcik? Dia tanya pula. Baru makcik jawab, berikan makcik kotak yang kecil. Nampak tak? Dia tanya kotak yang mana? Kata ayat tanya. Okey. Okey. Bila kamu tulis nanti, katakanlah kamu dah tulis dah, kemudian kamu buat tanda soal sini kan. Jadi tanda soal ni kamu bolehlah conteng dia. Okey. Pasal dah ada tanda soal di sini dah. Dalam ayat tak boleh ada sampai satu ayat tak boleh ada sampai 2 tanda soal. Itu salah tu. Okey. Okey. Kemudian habislah setakat apa yang kita pelajari. Muka surat 77 ni, kata terima kasih Imran dan Li Qiang kerana membantu makcik. Okey. Sama-sama makcik, sebagai jiran kita mestilah tolong-menolong. Ni dia punya nilai murni dia, tolong-menolong, dan juga nilai murni dia ialah baik hati, dan juga nilai murni dia ialah membantu. Okey. Yang seterusnya, habislah kita punya pelajaran pada hari ini. Belajarlah dengan bersungguh-sungguh. Okey, belajar ialah harta karun yang akan selalu mengikuti pemiliknya. Sekian, terima kasih.